guys, welcome back to Borak-Borak Dayasari. This is episode 4 bersama saya, Hana. Dan saya Ahmad. So, guest kita pada hari ini adalah our President dan our SU. Hai. Hai. Okay, so welcome to our Borak-Borak Dayasari Day. Okay. And ini Okay, sebelum kita sambung ke borak kita untuk main topik kita pada hari ini, iaitu organisasi. So, boleh tak Din ataupun Hini ceritakan sikit latar belakang korang? Boleh. Macam korang berasal dari mana ke, sekolah apa ke, macam biasa lah. Alright. Sebab orang cakap kalau tak kenal maka tak cinta. Betul, tak kenal memang tak cinta. Nanti siapa lah nak cerita Din ni nanti? Kalau tak Cerita sangat. Okay. So, first of all, biasa orang panggil Din kan. Jadi nama saya memang panjang sikit. So, dia ringkaskan jadi Din je. So, daripada nama penuh saya adalah Amiruddin Akil bin Cik Ayub. And then saya tinggal jauh sikit daripada sini. Memang unik tempat saya. Kan? Memang unik. Yang diorang ni memang dah tahu lah sebab diorang dah lama kenal saya. Saya memang tak duduk dekat timur ke, barat ke. Utara pun tak, selatan pun tak. Saya seberang lautan sikit. Dekat mana? Dekat Pulau Redang, Terengganu. So satu tempat pelancongan. So mana-mana korang nak pelancong, beritahu saya ada dekat Blok E. Maybe dapat 50% diskaun. Kalau dapat yang diskaun tu nanti kita cakap belakang lah. Diskaun tu. Tak mudah nak bagi diskaun kat orang kan. Kecuali perempuan kan? Tak. Bukan. Okay. Dulu sekolah kat mana ni? Dulu saya sekolah dekat untuk orang yang tahu, saya sekolah Imtiaz Besut, satu sekolah berprestasi tinggi dekat Terengganu. So biasa orang Terengganu, Kelantan faham kenal lah, tapi biasa belah-belah barat ni kurang kenal. Tapi okeylah kan. Kau kena kenal lah sikit Imtiaz Besut. Okay, sebut pasal Imtiaz kan sekolah agama budak Tafiz. Okay. So mesti hafal 30 juz ayat kan. Okay, then payung sikit Al-Baqarah 1-10. Slot lain. Slot lain. Okay, kita akan tambah slot untuk Din. Okay, kita dah tahu information about Din. So, ini boleh transkip latar belakang? Okay. Nama saya, mungkin korang jarang dengar dekat luar, tapi dekat sini mungkin pernah dengar sekali kot sebab senang nak ingat. Nama saya Hidni Damia binti Muhammad Zubahri. Saya orang panggil saya Hidni. Saya dekat Kelang je, dekat je. And saya sekolah dengan sains banting, dekat banting je. Budak SBP sekenal. Budak SBP. Budak SBP. Saya, kita orang biasa je. Orang biasa. Orang SBP tu. Bukan level kita lah. Bukan level kita lah. Okay. Lepas tu, boleh lah cerita sikit pengalaman kat sekolah. Apa kenangan manis kat sekolah dulu? Sains banting tu, dia dikelilingi dengan pokok-pokok kelapa sawit tau. Tapi kenangan-kenangan dia kat situ memang tak akan ingat lah. Sebab langit dia kat situ, ada kita satu court tau dulu. Kalau waktu malam, kalau pergi kat court tu, kita suka baring kat court tu sebab boleh nampak bintang. Cantik malam-malam. Itu core memory lah. Oh, daripada petang lah? Sampai malam? Tak. Malam. Waktu malam tu. Malam? Apa juga? Petang tak ada. Okay. So, kita move ke soalan kita kan? Okay, jadi seperti yang kita tahu, Din Presiden JTK untuk KK5 kan. Jadi nak tahulah sikit macam pengalaman Din dalam organisasi selain daripada JTK sebelum ni. Macam dekat Imtiaz, apa sebenarnya pengalaman? Okay, untuk yang sebelum ni lah pengalaman. Actually dalam bidang kepimpinan ni, saya bukan pertama sekali dekat JTK lah. Memang dah ada banyak pengalaman. Tapi pengalaman saya ni, orang kata dia tak satu perkara yang betul-betul solid lah. Sebab time tu sekolah menengah, time tu dengan organisasi luar tu, dia banyak pattern. So saya duduk dalam JTK ni pun, dia ada pattern yang lain. So saya keep learning. Tapi untuk pengalaman saya pernah belajar dulu. Time saya sekolah menengah, saya pernah menyandang sebagai presiden. Tapi presiden saya bukannya presiden MPP, bukan presiden pelajar, pengawas. Saya adalah presiden pemimpin rakan sebaya. Dia macam nampak macam remeh tau, pemimpin rakan sebaya. Tapi pemimpin rakan sebaya kat sekolah saya, yang unik dia, Imtiaz Besut ni, dia merupakan PRS terbaik kebangsaan. Pernah dinobatkan kata kita dulu. Dia bukan nak flex. Dia bukan nak flex. Tapi dia nak nampak satu kelainan lah yang kita kena ubah sikit mindset kita. Pemimpin rakan sebaya bukan setakat counselling, bukan setakat jumpa orang, berjumpa kan.
Apa-apa dalam bilik kaunseling dia pun muka dia. Tak ada lah. Dia kena ubah konsep sikit. Sebab apa? Pemikiran sebaya dia banyak lagi dia punya cerita dia dalam tu. Macam saya sendiri, unik je pemikiran sebaya yang saya pernah handle dulu. Kami terapkan satu elemen kepimpinan. Macam MPP apa semua tu kami terapkan juga dalam PRS. Tapi dia bukan satu core lah. Core dia still counselling, still lagi membimbing. Tapi side dia adalah side kepimpinan. So maksudnya dia akan nampak profesional seorang pemimpin rakan sebaya tu dalam satu sekolah. So biasa dekat sekolah saya ni, MPP bukan satu pilihan utama. Pembimbing rakan sebaya dan MPP menjadi dua rebutan untuk semua pelajar tu untuk menceburi. Sebab apa? Sebab memang banyak program, banyak projek, banyak aktiviti peringkat antarabangsa, peringkat kebangsaan antarabangsa pun ada juga yang kita orang anjurkan. Student sendiri anjurkan. Memang kita orang kena encourage dengan kita orang punya pengurusan dulu untuk handle macam-macam program berperingkat yang tinggi lah. Tu unik kita orang dulunya. Tapi dulu saya jadi presiden untuk PRS tu. And then satu lagi saya pernah juga banyak sikit. Tak apa. Tak apa. Cerita menarik. Satu lagi saya pernah jadi presiden sekarang saya menyandang jawatan tu. Presiden untuk NGO saya. NGO? NGO, non-government organisation, kerajaan. Untuk bukan presiden the whole, tapi presiden untuk batch. Saya untuk batch 05 ni, dalam satu NGO tu nama dia adalah Ikatan Legasi Ulul Albab Ikatan Legasi Mahasiswa Ulul Albab Nasional Ilmuwan. So maksudnya dalam ni dia semua sekolah-sekolah yang lepasan Ulul Albab, graduan lepasan Ulul Albab, kita orang akan masuk dalam tu dan kita orang akan kumpul untuk kita orang bincang pasal Ulul Albab ke apa semua, untuk kita orang kontrol lah, untuk kita orang buat camp ke apa semua untuk semua sekolah di Ulul Albab. So maksudnya Ulul Albab kat Malaysia ni dia tak akan terkandas macam tu je lah. Dia still in progression. Itu tujuan utama NGO tu lah. Dan saya adalah presiden untuk batch 05. Itulah saya tu. Maksudnya kita boleh jadikan dia sebagai idola sebenarnya. Oh, tak juga. Tapi Din, ada soalan. Kau cakap sekolah kau ni macam orang berebut untuk MPP dengan PRS kan? Ya, saya. Apa sebab? Apa pula untuk PSS? Pusat Sumber? Takkan Pusat Sumber ketinggalan ke belakang? Okay. PSS tak ketinggalan kat belakang. Okay. Basically dia ada 5 badan lah. MPP, PRS, MPA badan besar juga. PSS dan juga BADA. MPA tu? Majlis Perwakilan Asrama MPA. Okay. So kita orang tak guna sekarang bukan MPP lah sebab biasa MPP dia guna peringkat universiti. Sekarang dia dah tukar MPM, Majlis Perwakilan Murid. Okay, so 5 badan ni dia ibarat macam badan politik lah sikit. Ada dia berapa 5 kan macam tu. Dia tapi ibarat macam MPP dengan PRS ni dia lebih depan. Yang lain orang nak masuk juga. Tapi yang besar dia MPP PRS. Dia macam parti ni lah, parti PH dengan PN lah. Masuk politik. Tak apa masuk politik. Macam tu lah ibarat dia. Faham? Okay, ini boleh lah ini cerita kan. Ini kan selaku SU untuk JDK. Adakah SU tu daripada zaman sekolah lagi jadi SU ke macam mana? Okay. Sebenarnya jadi SU dekat sini macam a bit surprising lah juga. Tengah nak get used to it sebab ada banyak lagi kerja daripada dulu. Dulu saya tak pernah pegang SU. Saya pernah buat kitas kerja lah setakat buat. Sebab dulu kami ada biro untuk setiap rumah sukan. Dan saya pegang jawatan penolong ketua biro untuk biro akademik. Jadi waktu tu tak ada sales tau. Dia saya je juga yang buat kita kerja tu. So dah banyak pengalaman untuk buat kita kerja? Kita kerja banyak. Tapi mesyuarat tu masih biasa. Sebab kan kena detail kan. Terkejut jugalah first time buat tu. Sebab dia ada hantar juga format lama dia. Tapi format tu macam kurang sikit. Sebab ada lagi banyak detail yang dia nak dalam tu. Sebenarnya tak. So struggle lah untuk ini jadi SU untuk jadi key untuk tahun ni? Struggle jugalah sebab saya dah macam ada juga minggu yang saya tak balik. So nak siapkan kerja-kerja yang diberikan macam surat kelulusan. Lepas tu ada satu hari tu saya buat macam last minute juga. Saya buat 22 surat kelulusan satu hari. Weh, satu hari? Satu hari. So memang Cik Mira berbetul siang tu. So saya memang kena buat jugalah kan. So memang tu tugas saya lah. Ni bukan arahan saya kan? Bukan. Takut kasi bersalah. Bukan. Memang Jika kan kalau boleh diundurkan masa adakah ini nak teruskan jadi SU ke macam nak tarik diri awal jadi SU? Sebenarnya saya tak pegang mula-mula lah. Saya macam interested nak pegang jawatan biro akademik juga dekat sini sebab saya pernah pegang akademik kan. Tapi melihat sekarang akademik lagi sibuk tau.
Sebab dia orang macam nak uruskan masuk internship program tu macam-macam lah dia orang punya program. MT ni macam program bawah MT pun sikit je. And saya uruskan MAE je lah setakat ni macam yang banyak sikit kan. Tapi tu je lah. So kalau diuruskan masa saya rasa saya masih akan ambil sosial juga. Oh, happy hari kau sekarang. Okay lah. So, ni cakap macam banyak tadi tak balik sebab nak buat kerja kan. Jadi, apa struggle korang pegang jawatan dalam JTK ni? Macam apa yang korang ada fikiran rasa macam, you know, walaupun ni dah suka dekat SU, tapi mestilah ada struggle kan? So, apa? Boleh mula? Struggle tu memang tanya siapa-siapa pun. Struggle. Tanya kita orang ke, tanya pengurusan kolej sendiri pun. Tak. Semua orang ada struggle dia kan. Semua ada struggle dia. Sebab tu pilihan kita. Kita yang milih nak jadi, nak pegang tanggungjawab. Lain lah kalau macam kita disuruh tiba-tiba tanpa rela kan. Yang tu memang kita boleh argue lah. Tapi sebab memang kita rela. So struggle tu memang kena ada, memang kena hadap. Tapi how to manage it. Bagaimana kita nak kawal benda tu. So benda tu yang kita kena belajar. So nak bagi masa, nak bina teamwork, nak bina communication kan. So kita kalau kita nak faham seorang tu, kita kena bina satu komunikasi yang baik. Nak kena bercakap dengan benda yang betul, ada tujuan. So kita akan dapatlah kita punya goals tu. So struggle memang kat mana memang banyak struggle. Macam saya sendiri pun, kalau satu method lah yang saya buat ataupun orang-orang yang bawah saya daripada sekolah menengah dulu ke sekarang sendiri pun, kalau dia orang struggle, dia orang stress, satu je nasihat saya. Sebenarnya kita ni nasihat daripada saya punya penasihat dululah. Dia kata sebenarnya kita stres ni sebab apa? Sebab kita tak cukup oksigen dalam diri kita. Ni masuk sains sikit lah. Tapi kalau sains yang kita orang belajar fizik stres tu force over area. Ya betul. Aduh. Janganlah masuk tu fizik. kalau fizik stres. Okay. So maksudnya dekat sini apa tindakan kita? So method yang saya gunakan kalau saya nak hilangkan stres ke apa ke, just kita hand out kat luar, cari udara luar. Kita lepaskan kejap kerja kita buat apa yang kita suka. Enjoy lah. Kita enjoy sikit dengan diri kita bagi masa kita rehat, masa diri kita untuk bahagia, untuk explore something yang kita nak tahu, yang kita suka. So benda tu boleh reduce sikit kita punya stres. Itu method yang saya gunalah biasanya untuk hadap struggle ni kan. Kalau ini macam mana? Saya nak adapt tu mula-mula sebab ada setengah laporan macam ayat terlalu baku kan. Saya nak adapt sikit. Macam tu je lah macam problem dia. Setakat ni saya boleh go lagi. Macam dia juga lah, kalau saya mampu nak sangat, every Jumaat Khamis saya akan keluar dengan kawan-kawan saya. Macam lah 3 orang kat sini juga dari basis kan. Lepas tu cepat lah macam release stress. Biasanya dia stay kat mana? Really? Tak lah sampai keluar macam dekat UIUM ni je. Tak boleh lah dekat. Karaoke karaoke. Pernah lah kat karaoke kan, nyanyi. Boleh bayang sikit, try bayang. Tak. Itu soal lain. Soal lain. Soal lain dia ni. Tak kena kalau karaoke dengan baca. Tak kena tu. Boleh. Ataupun dia nanti kita boleh extend untuk satu surah tu Surah Al-Baqarah. Boleh. Boleh tengok nanti kemudian. Okey, kita balik ke soalan terakhir lah. Okey. Sebagai kita tahu, dia dengan inilah MT untuk JDK untuk sesi tahun ni. Yeah. Jadi, apakah harapan untuk para JDK lain? Contoh macam Adin, Sukria. Harapan untuk kita orang juga macam mana? Okey, apa harapan korang untuk kita orang untuk JDK? Apa yang harapan korang nak? Okay. Harapan saya untuk JDK kesayangan saya. Zoom in kan? Kesayangan. Saya kesayangan dia macam dia macam macam Indonesia punya tu. Apa? Oh, apa? Yang cerita dongeng. Macam Zoom. Tak lah. Okay. Harapan saya untuk semua JDK kesayangan saya. Mention nama. Mention nama. Siapa Uish. yang paling sayang? Nak Yang paling sayang, yang paling. Zahir ke? Zahir. Ke Debbie? Debbie kesayangan semua. Okay, jadi untuk semua semoga terus committed sebab kami di MT ni kita orang memang selalu akan berikan tangan, berikan pertolongan untuk korang semua untuk link dengan bahagian pengurusan ke bahagian mana-mana ke. So kita SMT kita kena tahu kita kena ada satu peranan yang mana kita kena jaga orang bawah kita. So kita kena selalu ada connection. So
So apa yang nasihat saya adalah terus committed. Terus ingat kita bekerja ini bukanlah bekerja kerana sia-sia. Bekerja untuk naikkan value diri kita. Bekerja untuk kita buat kebajikan pada orang. Untuk kita dapat ganjaran lah daripada Tuhan. Dan daripada segala aspek lah untuk akademik kita. Sebab dia sebenarnya dia ada efek lah untuk akademik. Itu kalau kita belajar tentang rohani memang akan ada. Memang tu pun nasihat daripada sini-sini saya dulu lah. Ingat kalau kita buat apa-apa yang buat kebajikan pada orang ni, Allah akan tolong kita. Kita akan dapat kita akan mudah belajar. Style sekolah Dan benda tu kita kena faham lah dia punya cycle. Okay. Itu nasihat saya lah, harapan untuk JTK. Okey, ni adalah harapan daripada budak Imtiaz. Kita dengar daripada budak SBP pula. Budak SBP lagi. Budak SBP SBP kena science sikit. Science sikit. Tak dah sampai sains kan. Dia macam saya agree dengan apa dia cakap. Macam semua tu memang untuk kita improve diri sendiri juga. Jadi macam bagi saya, JTK ni bukan untuk kerja je. Macam ada yang jumpa kawan dari JTK ni, and kerja sama semua macam. Kadang-kadang saya jumpa JTK ni macam buat saya terhibur juga. So, dia orang ni kelakar. Boleh mesti seorang kelakar apa boleh kelakar? Adakah dia kira saya? Semua. Semua kelakar dia penuhi lah. Semua kelakar ni. Saya nak bagi untuk ni dah akhir. Belum akhir lagi. Kita akan ada satu segmen baru lepas ni. Satu segmen Kita akan ada satu segmen baru untuk tapi untuk kita berbual macam ni. Itu banyak. Itu banyak dulu. Jadi ni untuk semua warga Dayasari dan juga semua warga Pasum. Kami sentiasa akan berkhidmat lah untuk semua warga. Tak kisahlah warga Dayasari ke warga Pasum sekalipun, dengan PUAS, walaupun kita base college tapi kita still under satu etniti yang sama, iaitu Pasum. So we are still to help semua. Kita kena tolong semua, kena tolong beri tangan semua. So apa yang saya harapkan untuk semua warga adalah terus support kami, terus sokong apa yang kami lakukan, terus join apa projek-projek, program-program yang kami laksanakan. Sebab ini untuk anda semua. Ini bukan untuk orang lain, untuk kita semua. Jadikan ini adalah satu kenangan dan satu pengalaman yang terindah dalam waktu asasi. Waktu kita nak naikkan value kita. Betul. Okay. Kita pun barat dah lama kan? Dah lama kan? Untuk Tiba-tiba untuk pengetahuan anda di sana, kita akan tambah satu segmen baru, iaitu segmen game. Dan game kita kali ini dinamakan hati-hati sebelum cocok sebelum anda terkena. Okay. So, hati-hati. ini adalah game yang saya mention tadi, iaitu hati-hati semasa menyocok sebelum anda terkena. Okay, game ni simple je. Game ni ada banyak lubang dan kita ada pedang-pedang kita. So kita dah cocok di sini. Dan siapa yang akan keluarkan dia akan terkena. Dan dia adalah ini. True or dare. Jahat-jahat tak true or dare. Itu rahsia. Kita tak boleh sebut. Saya ini jahat-jahat. Kita tak boleh sebut awal. Nanti tak fun lah tu. Okay. Terima. So kita akan main 5 round. So akan ada 5 denda yang akan terkena. So akan ada possibility kau akan kena 5, Kiri kena 5 ke, atau aku yang kena 5 ataupun Hana. Jadi aku pun tahu, aku pun takut main benda ni sebenarnya. Sebab aku takut dia yang tulis terkena kat aku sendiri. Okay, sebelum kita start, okay jom. Kita dah tayar sampai start jom. Alright, go. Okay, Gaji start dulu Dah tayar tari tamplong. Okay, start dulu first. Second, dah tari tamplong. Okay, aku second. Okay. So Okay, kau third and aku kau last. Okay, Hana boleh start? Aku selamat. Hana boleh start? Soalnya last saya kena. Okay, Hana boleh start? Cocok je ni. Aku kena. Mr. Wala. Okay, Hana dah terkena. Tak apa. First try. Aduh, okay, Hana dah first try. Okay, ni adalah kontak throw dia, okay. Bagi dia tu. Dia tu. Dan bagi di sini. Bismillah. Okay, jadi Hana akan terkena. Adakah true or dare? Dah. Okay, dah. Mari kita tengok. Okay, ni kau tak ada. Apakah dia kena ni kau tak ada? Okay. Apakah ada dia akan terkena? Okay, pilih. Okay, Datuk. Okay. Sila buka dan baca. Sila buka dan baca sendiri apa dia yang kena. Oh, nasib aku tak kena. Lama bila. Macam dalam bila kan? Dah tahu dah dia apa tu. Okay, sila baca kuat-kuat. Apa itu dia? Show Apa tu? your most recent messages. Ah. Yang ni saya yang tulis sendiri. Jadi salah saya lah. Okay, so
sila buka message dan tunjuk di kamera. Apa? Okay, most recent message yang Tak sini kan? Tak sini. Alamak. Telefon pun tak boleh buka sekali pun tak boleh buka. okay, most recent message saya dengan Jennifer Dia kena buka daripada awal. Okey, tunjuk depan kamera. yang dapat tu yang hantar. Terpulang. Okay, Bisa. yang hantar. Yang betul-betul last lah. Tunjuk di depan kamera. Okay. Yang dari mana? Okay. Jadi, most recent message saya cakap pasal podcast. Jadi, itu je lah dengan Fazli. Okey. Jadi bagi Ana itu bukanlah dia yang susah baginya sebab dia selalu manusia. Maybe Din kalau maybe Din kita tak rasa Din. Okay, kita start ke second round. Benda ni terlalu random. Kita second round. Okay, sebab Ana dah kena tadi jadi saya akan start dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Last sahabat. Okay, ini boleh start. Last sahabat. Okay, bismillah. Boom. Okay. Selamat. Okay. Cocok sih, tak habis, okay. Ana. Kan? Jangan kena kali kedua. Bismillah dulu, sebentar. Boom. Baik tak? Okay, saya tahu trik dia ni. Saya tahu. Akan kena ni. Okay ni. Ni memang ni lah kena. Alah, Din, aku dah angkat dah Din. Takut makin sebarang kita rasa dia. Okay, dah. Ini lama ya. Kena bom ni, kena bom. Kali ini bismillah. Alhamdulillah. Atas ke bawah ni? Eish. Din, tengok ni Din. Din. Pun. Okay, Ana. Makin banyak. Makin kurang ni. Boleh pusing. Boleh cakap mana-mana. Yang ni dong, ni. Jangan masuk. Boom. Ya, aku kan. Yang ni dong ah. Lepas ni lah. Okay, sini. Dia basically lah, siapa last dia akan terkena kan? Kalau semua banyak cocok ni. Din. Sama. Din. Betul kita pun dah bagi sikit ni. Din. Okay, Ana. Lama ni. Ni memang Hannah ni. Dia dah. Boom. Hana Hana cerita kono lah. Okey, Hana. Ini lagi hati-hati sebelum mengecut. Sebelum anda terkena. Jadi, sekali lagi sila keluarkan apa yang anda dapat. Okey, kali ini dapat second dare. Dare sekali lagi ya. Okey, start di sini kata jangan dipilih. Okey, sila pilih dare apa ini. Dia ni semua perkara lah, mana tahu. Ya. Okey, sila baca. Cakap dalam logat Kelantan. Dia cakap apa? Cakap bagi lain tak? Ha? Bagi lain tak? Suruh tak cakap Kelantan. Kelantan gitu. Dia tak Kelantan sini. Pendek. Selamat datang dan salam sejahtera dalam podcast Borak-Borak Desa. Kita buat macam itu. Kita buat macam itu. Kita cakap Kelantan. Try. Ni dah. Okey, dia mau dulu dia. Demo. Yang mana ni cari ni? Selamat datang Selamat datang. Ni yang itu sebenarnya. Ni. Selamat datang ke Borak-Borak Dasari. Apa tu? Selamat datang ke Borak-Borak Dayasari. Selamat Selamat datang. Selamat datang ke Borak-Borak Dasari episod P. Episod P lahir. Apa tu? Selamat datang ke Borak-Borak Dasari. Try. Ni dah. Okay, go. Boleh. Let's go. Selamat datang ke Borak-Borak Dayasari. Ingatkan dia susah. Tak apa lagi. Okay, kita berbaki lagi 3 round. Dan Hana dah kena 2. Maybe lepas ni, dia atau ini yang akan kena. Tu tahu. Dia start dengan Amal balik. Dia start dengan Start aku. dengan Amal balik. Okay, aku start. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena lagi. Ini. Aku
Pada bini kena lah. Tak ada. Biar nak tengok air ni jawab dia. Tak. Aku nak ini sebenarnya. Okay, Ana. Hati. Anak. Hati lah. Kau bini macam ni. Kau bini kena ada. Macam hai. Kau bini. Okay, Ana. Hati jangan kena sampai 5 dalam minit. Nak diberi. Nak. Apa? Dia asyik dah kena. Nanti dia pun jangan kecoh. Kejap. Ini tak di plan. Memang dia Memang punya lah. hari ni. Dia tak plan, unplanned. Okay. Sudah buka. Lu ada. Nah, bukan selalu Bukan salah Ana. Biasa Ana senyap je. Ini dia dah habis. Okay. Okay, true. True. Yeay. Okay, true. Okay, saya tak sini. Okay, serang tu banyak kat sini. Apa nama? Hai, tak tahu yang ni tak tahu. Nama tak best ni. Okay. Ni soalannya sebenarnya untuk Din tapi tak balik. Tak boleh dua. Ini soalan tak ada soalan spesifik untuk Din sebenarnya actually. Oh. Okay. Boleh pilih soalan. Actually ni soalan untuk Din. Yang sampai nak tahu tentang sebenarnya tapi tak dapat. Mesti pasal Okay. Yang tahu dia tahu. Apa tu? The most embarrassing thing you've ever done. Okay. Jadi, benda yang paling memalukan saya pernah buat. Masa tu saya kena bagi speech dekat konti. Dekat konti sekolah. Lepas tu, coincidentally, masa tu, bonda punya birthday. Lepas tu, orang suruh saya nyanyi happy birthday. Saya pun nyanyi lah. Tapi yang Melayu punya lah. Jadi satu sekolah dah dengar lah saya nyanyi tu. Mula saya buat tu, saya tak rasa malu. Tapi bila dah habis tu, saya rasa malu lah. Kau jadi seorang-seorang ni? Ya, nyanyi Pakai mic? pakai mic. Pakai mic. Pakai mic. Sekolah tu semua sekolah perempuan saya lagi. Jadi kurang lah malu sikit. Betul. Okay, sebab pada aku start, Ana yang kena kata kali ni start dengan dia ataupun ini. Siapa nak selalu? Dia ke ini? Ya. Ini. Inilah. Ini saya. Okay, last saya selalu kelapan lah. Sebenarnya aku yang last. Mesti aku yang kalah. Jangan macam tu. Aku pun dah nervous takut aku ni. Okay. Okay. Alah. Sila hati-hati dengan keputusan anda. Mana dah bukan dia. Dah lah. Dia memang game untuk dia. Memang game betul. Benda yang keempat. Keluar dia, kita pilih. Minda tak jadi game untuk kita. Nanti kita akan tambah round. Dan kita akan bangun dah. Sebab anda dah kena semut. Terus. Second tu. Okay, elakkan soalan untuk Jane tadi. Jangan aku soalan dia. Dua. Okey lah, dua tu. Cukup lah. Okay, maybe kita akan ada extra. Sebab Ana je kena, tak fair. Oh, ni soalan sensitif. Okay. Dalam kalangan JTK, siapakah yang anda tidak puas hati dan kenapa? Okay, pada jadi kes selepas aku ingat anda. So nanti orang lain boleh mak jadi kira tu lah. Boleh tak? Tak, aku rasa Zahir. Habis lah. Habis dah Zahir. Okay, siapa yang akan cuba cerita sikit. Okay, kalau tak nak mention nama kan, ciri-ciri dia macam mana? Nama bapak dia, Zafi. Okay, siapa kat orang tu? Nanti kejap. Ramai. Kalau saya fikir ramai. Tak rasa puas hati. Okay. Ke presiden? Serius lah. Dia dah dekat sini kan? Ya. Matahari selalu buat meeting ke malam-malam ke bukan Geram je. Macam Mamat ni selalu buat meeting lah. Okay, saya bagi soalan jawapan dia. Aku tahu siapa. Siapa tu? Okay. Saya tak puas hati dengan Zahir sebab dia tak ambil kunci PA system tadi. Zahir dengar tu. Okay, kalau Zahir, lain kali kalau kau nak pakai PA dekat dia, tu nama PA, nak ambil borong, kunci borong, ambil ke PA please. Macam tadi sebab kau PA tadi. Kau Zahir, okay, move. Okay, suka je. Suka Zahir ni. Suka Zahir dan benci Zahir. Oh. Bukan itu yang dimaksudkan. Okay. So kita akan tambah satu lagi round. Ini kita akan ni round kelima, kita kena round sebab Ana dah semua kena. In case Ana kena, maknanya last round tu Ana tak main. Kita tiga je main. Okay. Okay, hari ni start dengan dia. Ya. Sikit. Okay. Okay, try. Then start.
Orang tertanya-tanya pasal soalan aku. Oh, jangan. Anak tak? Mana tak? Mana ni? Aku kan? Kalau aku love, Takkanlah episode ni semua host yang kena. Dia dah dapat yang benda khusus lah. Okay. Tadi pengambilan anda, anda nak pusing-pusing. masa anak lah lebih kurang. Ibu tak ada je. Tak apa, kalau anda kena kita anda tu lah soal. Sampai Malaysia. Bismillah. Ini tu. Ini. Tadi dia. Mak lah. Ini. Ini. Ini tu kena. Allah. Ini. Kau jangan bagi aku dia pelik. Kalau dia, kau nak dia. Itu ini aku dah. Dia. Jangan. Dan betul lah. Terus. Aku nak kena pasaran dia. Jadi aku nak keluar pasaran dia tu. Lepas tu nanti bila aku dapat terus, nanti aku nak ambil yang tu. Tak ada pilihan. Try dulu. Tapi kalau baca soalan tu kaitan dengan dia, tukar soalan lain. Kata kan dia. Dah baca, baca. Kau baca. Bukan tangan dia. Kata kan dia. Okey, tak sini. Jangan maksudnya. Kita mesti tenang lagi pasti. Okey. Apa pengurusan cakap dekat MT tapi tak bagi tahu orang lain? Apa rahsia? Mesti lah MT ada rahsia dengan pengurusan sebenarnya. Mesti korang ada simpan rahsia. Nak bagi tahu semua je tau dekat ni. Tak ada rahsia lah. Kita bagi tahu kat korang. Korang yang tak tahu ni. Mana tahu macam korang dia buat something macam itu tak Jadi kira. aku rasa ni yang waktu spot check tu. Macam spot check tu pun yang tahu 2 orang je. Macam bukan MT pun lah sebenarnya. Oh. Tapi kalau yang lain tak ada rasanya. Sebab kita dah bagi tahu je apa-apa dia orang cakap. Cuma lambat atau cepat lah. Yes, betul. Biasalah kita pun busy kan. Ish, nampaknya Tak misal pasal. nampaknya pun dah rosak. Dah rosak ni. Rosak. Alamak, dah rosak. Okey. Kita tutup. Dah rosak ni. Saya rasa terus balik. Dia memang nak kita full lah. Dia memang dah cukup. Memang nak kita tutup aja. Dapat betul. Sedih nak Oh, jadi. Kau jawab je lah kali. Itu soalan lain lah. Kita angkat. Okay. Jawab. So itu saja untuk episod kali ini. Ya. So thank you Din untuk Welcome. daripada Borak Sari. Thank you Alright. Din. Okay guys, teruskan support Borak Sari. Teruskan like, comment, subscribe. Dan jangan lupa follow TikTok Borak Sari. Jangan lupa follow IG Kelima untuk sebarang maklumat tentang Kelima yang akan datang. So see you guys on the next week pada hari yang sama. Bye. Bye. See you soon guys. Bye. See you soon. Bersama untuk Pak Din mengaji dan hit ni nanti guys.